kesimpulan abang bukanlah sangat tentang maximization of knowledge, tapi apa yang boleh kita manfaatkan. Abang ingat lagi Dr. Farid Syahran, mentor dan murabbi abang masa abang di UIA. Memang dia yang menjaga dari segi perkembangan intelektual abang. Hari ni dia di IKIM. Adik siapa tadi yang baca buku Dr. Farid tadi? Buku apa macam? Oh, boleh salah. Dr. Farid ni pun dia kan timbalan Presiden ABIM dulu. Dan dia juga pimpinan PKPM dulu. Dr. Farid dia pesan kepada kami. Hanis ada dalam tamrin tu. Cuk ada Cuk dalam tamrin tu. Habis ada Tamrin bila banyak? Tamrin KD di yang angkat orang. Bukan. Di Raudah Camp. Ni tamrin KD kami zaman dulu. Amanya cerita yang baru ni hampa time tu kecil lagi duduk berlari tak pakai baju lagi. Aku tak bayang. Masa tu dalam satu tamrin, Amir ingat lagi, itu first time jumpa Dr. Farid, dan bertanya dia satu soalan tentang inilah, tentang perkara yang kita bincangkan. Dia pesan kat abang, dia kata ilmu ini sifatnya tu usul dan hudur. Sifatnya kita kena pergi kepada dia dan dia akan sampai kepada kita, barulah jadi ilmu. Kalau kita pergi kepada ilmu, kita pergi library, kita pergi baca buku, pergi kelas kan, tapi kita tak faham, maksudnya ilmu tu tak sampai kat kita. Jadi dia bagi satu tips. Adik-adik pelajar kan, kita semua mesti nak excellent. Maksudnya adik-adik kena fulfill juga. Kita duduk kat universiti kan, maksudnya kita kena fulfill lah apa yang universiti requirement punya. Apa aku cakap ni. Kita kena fulfill lah apa aku nak cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris nak bertukar. Bekal terang. Kita perlu untuk memenuhi apa yang ditetapkan oleh universiti. Termasuk belajar, masuk kelas, excellent dalam kelas, excellent dalam pelajaran. Jadi adik-adik, macam aku cakap tadi, ilmu ni sifatnya mendatangi, kita kena pergi dan dia akan datang. Usul dan hudur. Atas sebab itu, kita boleh plan untuk mempercepatkan proses ini berlaku. Macam mana boleh berlakunya usul dan hudur? Kita hadir kepada ilmu, dia akan sampai. Tapi macam mana nak buat supaya kita cepat dapat ilmu tu? Kadang masuk kelas tak dapat, pergi library tak dapat ya. Jadi apa yang adik-adik perlu buat? Adik-adik perlu siapkan cangkuk-cangkuk dalam diri adik-adik. Hook dipanggil, diistilahkan, Dr. Farid istilahkan hook atau cangkuk-cangkuk dalam diri kita. Bila kita masuk dalam kuliah, masuk dalam kelas, lecturer ni tugas dia melempar gelung. Kalau cangkuk kita 1, 2, lecturer lempar ke barang kalian untuk tidak masuk tinggi. Betul? Tapi kalau hook kita banyak, lecturer lempar, hook masuk. Faham hook tu, cangkuk-cangkuk banyak-banyak. Kalau ada 2, 3 je, lecturer lempar tak masuk. Tak masuk lah. Tapi kalau ada banyak, lempar masuk lah kan. Itulah juga perumpamaan menuntut ilmu. Adik-adik bila nak pergi kuliah, nak pergi kelas, baca dulu, buat dulu, study dulu, kalau boleh discuss dulu. Sebab pembelajaran di universiti ni, dia mengikut sistem ya. Ada sistem minggunya, ada 14 lecture weeks. Dan di situ ada, kita kan ada ni apa namanya, course outline. Dapat course outline, buat lapis cucur ya, apa cerita. Kena manfaatkan. Sebab dalam course outline dia ada tajuk, kemudian dia ada bagi buku rujukan. Adik-adik kena cuba baca dulu. Bila masuk kuliah paling tidak dah ada something dalam diri. Kita dah sediakan hook. Macam tu juga dengan pembelajaran sepanjang hidup. Ini abang anggap sebagai satu proses menyediakan hook itu. Kita tak expect semua orang akan jadi philosopher. Kita tak expect semua orang akan jadi academician. Tapi semua orang yang pasti akan jadi seseorang satu hari nanti. Atas sebab itu, asas pemikiran, budaya yang semacam ini wajar untuk disuburkan dari awal. Supaya bila adik-adik jadi somebody dalam kapasiti adik-adik, adik-adik akan boleh bergerak dan bermanfaat untuk umat. Segalanya kita buat adalah untuk bangunkan balik umat kita. Termasuk wacana ini. This is not
a kind of intellectual masturbation tau. Ini bukan setakat apa baca seronok seorang-seorang gitu tak. Tapi kita ada tanggungjawab. Kita ada matlamat yang kita nak capai daripada apa yang kita lakukan. Abang gembira dan bahagia dapat bertemu dengan adik-adik, dan sebenarnya dengan kawan-kawan kami yang mantan ramai yang dah di mantan kan. Saya cukup terhibur ya setelah mereka dimantankan. Dalam grup WhatsApp grup WhatsApp tu banyak pertukaran berlaku. Nama grup WhatsApp kan semua orang boleh tukar. Dia tukar kelab mantan. Bukan kelab mantan, bila kita mantan. Seorang-seorang dah tukar. Kita baca dia punya dialog ni. Itulah kaedah abang-abang kakak kita ni. Jadi saya gembira adik-adik mudah-mudahan dapat ambil manfaat dan iktibar. Ini pengenalan. Kalau boleh nanti akan datang kita boleh lakukan lagi secara intensif perbincangan semacam ini. Teruskan membaca. Abang gembira bila dengar adik-adik respon, saya baca apa. Itu budaya kita, yes. Itu budaya kita. Tapi kita kena ingat bahawa kita adalah harakat Islamiah, kita ada jemaah. Jemaah ini ada disiplinnya, dan asas daripada disiplin ini adalah ukhuwah dan juga kasih sayang kita lah. Sebab itu kita tak akan boleh bergerak kalau tak ngam gitu. Jadi kena disuburkan. Dan asas kepada kasih sayang itu adalah asas ibadah dan juga asas tauhid tadi. Jadi wallahu ta'ala alam. Abang menyampaikan salam daripada barisan pimpinan kanan yang diangkat dalam Tamar Bababu ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik boleh add lah kawan-kawan abang-abang kita, kakak kita pimpinan ini. Facebook mereka tu sentiasa terbuka lah untuk di add friend. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat, dan terima kasih atas partisipasi dan perhatian semua. Hilman. Terima kasih diucapkan kepada saudara Fazrul Saleh atas penyampaian yang sangat informatif, yang walaupun kita menyentuh agak superficial saja, tak begitu mendasar, tapi inilah usrah kita, bukan buat satu seminar. Jadi kalau nak yang lebih khusus, mungkin boleh bertalaki dengan Syed Naqib sendiri, ataupun baca karya-karyanya dan rujuk pada orang-orang yang berautoriti lah. Okey. Jadi sedikit maklumat usrah umum ini insya-Allah akan diteruskan insya-Allah sampai di akhir September ini. After that kita akan lebih fokus pada examination. Kita pelajar U lagi so kita exam lah. Jadi insya-Allah minggu depan akan ada, so mungkin boleh cakna dan boleh sebarkan pada kawan-kawan yang lain yang tak datang pada hari ni. Share knowledge ni pada kawan-kawan bilik, pada kawan-kawan apa semua. Kita nak Islamization ni. Maybe Abang Fazil tak beri beberapa contoh yang saya boleh tambah sikit. Contoh macam dalam psikologi, kalau kita belajar, rujukan terbesar psikologi adalah daripada antaranya lah daripada Sigmund Freud. Dekat dalam psikologi dia tu, psikoanalisis, kalau kau baca buku-buku kitab-kitab yang dia buat ni, turos-turosnya, dia menafikan semua benda spiritual. Semua yang diceritakan tentang psikologi adalah daripada reaksi chemical, that's it. Dia tak masuk langsung. Kalau ada perbuatan jahat tu, kenapa kita boleh buat jahat? Dia tak cerita tentang iblis, dia tak cerita tentang nafsu, dia cerita tentang ego and S. Itu antara terma-terma dia lah. So maybe kita perlukan wakil-wakil yang datang pada hari ini, ataupun siapa-siapa saja Muslim yang untuk fokus dalam beberapa bidang yang masih kafir ni untuk diislamisasi. Dan siapa-siapa yang nak add Abang Fazil, saya beritahu FB Abang Fazil adalah peminggir kota. Tak tahu apa sejarah nama peminggir kota. Peminggir kota. Abang ada 2 akaun. Ada Fazil Saleh tu tak aktif ke? Aktif. Aktif juga. Dah dah tukar dah gambar dia. Akibat dipaksa beberapa orang teman-teman, jadi amat tukarlah DP profile picture. Ini sejarah yang mengubah profile picture bang. Selama abang ada akaun Facebook, abang tak pernah ubah. Gambar daun tu dari dulu. Bukan tahu dah. Terbaru jual. Jerman. Okey. Dan antara contoh ilmu yang perlu diislamisasikan adalah ilmu evolusi.
maybe sebahagian daripada kita menolak evolusi. Sama juga sebahagian daripada kita, antaranya Ustaz Zaidrus yang menolak Big Bang punya teori. Dia cakap kalau meletup macam mana boleh jadi lawa, itu logik simplistik kan. Tetapi evolution teori ni, kalau kita nak tahu, sebelum diperkenalkan oleh siapa Darwin, sebelum dia Ibnu Miskawai, filosofer Muslim, dia dah perkenalkan teori evolusi ni. Dan selepasnya Nasruddin Tusi, Syiah, juga bagi tahu tentang evolusi. Tapi dalam evolusi dia orang tak bagi tahu kita asal daripada monyet pun. Cuma ada adaptation. Macam mana zaman dahulu manusia hidup zaman sejuk, so kita agak berbulu. Dunia semakin panas dan kita bulu semakin hilang. Macam tu. Jadi itu sahaja. Dan umat Islam sekarang, kalau kita lihat sumber adalah banyak daripada umat Islam pun. Allah telah berikan di negara-negara Islam, majoriti mereka mempunyai bonanza minyak, okey, yang terbukti pada hari ini tidak menjadi satu nikmat pun, sebaliknya disedut oleh negara lain. Kita perlukan ramai lagi intelektual Muslim untuk bangkit dan buat satu, bukan reformasi lah, revolusi lah, okey, revolusi pemikiran, so that Islam itu dimartabatkan dan hadis al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih direalisasikan. Sekian saja.